Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yusma' amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesempatan dan rezeki daripada Allah Azza wa Jalla untuk kita dipertemukan kembali dan untuk kita menyambung pengajian kita bagi ilmu usulul fiqh, yang mana insya-Allah pengajian ini akan berlangsung secara mingguan. Ana ulang sekali lagi. Pengajian ini insya-Allah akan berlangsung secara mingguan dan kita akan memakai risalah usul fiqh daripada buku Nuqayatul Ulum karangan Imam As-Suyuti. Okey. Jadi risalah Nuqayatul Ulum ini ana dah terjemah dah. Dia nipis je. Jadi ana terjemah kemudian ana dah send dah. Okey, antum boleh dapatkan nanti. Send kepada admin. Dan InsyaAllah yang ni masih, ini kira terjemahan ni terjemahan yang ana teredit lagi lah. So terjemahan secara kasar, sebab tu nampak tak kemas sikit. InsyaAllah nanti ana akan edit, ana akan buat lagi cantik lah. Okay? Tapi ini terjemahan secara kasar yang lengkap bagi keseluruhan matan, insyaAllah. Minggu lepas kita dah sentuh tentang biografi Imam As-Suyuti dan juga muqaddimah tentang ilmu usul fiqh. Kan? Jadi kalau ada daripada kalangan hadirin hadirat atau tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas kelas minggu lepas, boleh tengok rakaman di channel YouTube yang mana kita dah sentuh dengan panjang lebar biografi Imam Suyuti dan juga kenapa kena belajar ilmu usul fiqh, okay, faedah belajar ilmu usul fiqh, okay, usul fiqh ni untuk siapa, okay, dan sebagainya. Jadi minggu ni kita nak terus masuk pada risalah usul fiqh daripada Nuqayatul Ulum ni sendiri. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah, ilmu usulil fiqh. Kata Imam Suyuti, usulul fiqhi adillatuhul ijmaliyah wa kaifiyatul istidlali biha wa halul mustadil. Okay. Usul fiqh adillatuhul ijmaliyah wa kaifiyatul istidlali biha wa halul mustadil. Apa dia? Terjemahan dia. Usul fiqh ialah dalil-dalil fiqh secara ijmali dan cara untuk mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut dan apa keadaan orang yang layak untuk melakukan proses tersebut. Itu terjemahan dia yang nak baca tadi. Okay? Jadi Imam As-Suyuti mulakan risalah ini dengan membawakan kepada kita definisi ilmu usul fiqh. Okay. Ada beberapa maklumat penting yang anda nak sebutkan dulu sebelum kita mula huraikan matan hari ni. Pertama, risalah usul fiqh ni daripada buku Nuqayatul Ulum. Okay, buku Nuqayatul Ulum karangan Imam As-Suyuti ni, dia telah pun dihuraikan oleh Imam As-Suyuti sendiri. Okay. Maksudnya risalah yang kita baca ni, yang dekat depan mata tuan-tuan dan puan-puan ni, sebenarnya Imam Suyuti sendiri ada hurai. Jadi Imam Suyuti tulis risalah ni dan beliau kemudiannya hurai risalah ni. Okay, kemudiannya beliau hurai risalah ni. Dan apabila kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, risalah usul fiqh dari buku Nuqayatul Ulum ni, anda dapati dia ada persamaan yang jelas dengan satu lagi buku nipis yang masyhur dalam ilmu usul fiqh yang dijadikan teks pengajian dekat negara kita, negara Arab, negara kita boleh kata seluruh dunia. Seluruh dunia bila mereka nak belajar usul fiqh, okay, seluruh dunia ni, dunia Islam, kebanyakan ustaz ataupun ulama apabila mereka nak ajar usul fiqh, mereka akan mula dengan risalah yang dipanggil Al-Waraqat atau Matan Al-Waraqat. Okay, mungkin ada daripada karangan tuan-tuan dan puan-puan yang pernah dengar.
Yang mana matan Al-Waraqat ini dikarang oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, guru kepada Imam Al-Ghazali. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan buat perbandingan, okay, tuan-tuan dan puan akan dapati sebenarnya sangat iras. Okay, kita boleh kata ada keirasan yang jelas, persamaan yang jelas di antara risalah ini yang ditulis oleh Imam Suyuti dengan risalah ataupun matan Al-Waraqat karangan Al-Imam Al-Juwaini. Okay. Cuma, okay, ini poin penting tuan-tuan dan puan-puan. Cuma, kalau kita perhatikan betul-betul, Imam As-Suyuti ada kita cakap ubah beberapa ayat ataupun perkataan dan juga ada tambah dan tolak beberapa isu. Maksudnya Imam As-Suyuti bukan copy paste 100% mata Al-Waraqat. Okay. Kalau kita boleh cakap sebenarnya Imam Suyuti ni beliau ambil matan Al-Waraqat oleh Imamul Haramain kemudian beliau improvekan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Okay, Imam Suyuti sebenarnya ambil matan Al-Waraqat kemudian buat lagi padat dan improvekan mana yang sebenarnya tak jelas ke, okay, yang perlu kepada menggunakan lafaz yang lain ke, perlu pada menggunakan istilah yang lain ke. So Imam Suyuti akan tukar-tukar. Imam Suyuti akan edit. Okay. Jadi kita boleh kata risalah usul fiqh dalam matan Nuqayah ni adalah matan Al-Waraqat oleh Imam Al-Juwaini yang telah diolah ataupun ditambah dan ditolak oleh Imam Suyuti, yang telah diimprove. Imam Suyuti ada cuba berikan improvement pada matan tersebut. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan jelas Okey. So kita masuk dekat terjemah ni. So Imam As-Suyuti mulakan buku beliau ini dengan atau risalah beliau ini dengan memberikan definisi ilmu usulul fiqh. Kata beliau, usulul fiqh ialah dalil-dalil fiqh secara ijmali. Kenapa kita kena tahu tentang definisi tuan-tuan dan puan-puan? Sebab bila kita nak belajar suatu ilmu, kita nak kena tahu ilmu ni dia kaji tentang apa. Apa definisi ilmu ni? Apa ilmu biologi? Apa ilmu fizik? Apa ilmu matematik contoh kan? Jadi sebelum kita belajar, kita kena tahu nama ilmu tu. Nama dia contoh fizik, bahasa Inggeris, contohnya geografi, contohnya sejarah. Betul tak? Lepas kita dah tahu nama, contohnya sekarang tuan-tuan dan puan-puan dah tahu apa yang kita nak belajar pagi Khamis ni. Setiap pagi Khamis ni nama dia ilmu usulul fiqh. Okey, bagus. Lepas kita dah tahu nama, kita nak tahu definisi. Kan? Contohnya orang kata ataupun saintis kata ilmu biologi ialah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan, contohnya. Tentang living organism, contoh. Organisma yang hidup macam tumbuhan, haiwan dengan manusia, contoh. Okay, Ana bagi contohnya, Ana pun tak tahu kan hakikat sebenar ilmu biologi, tapi contoh kan. So ilmu biologi ilmu yang mengkaji tentang organisma hidup, contoh. Okay, so ilmu usul fiqh ilmu yang kaji tentang apa? So ilmu usul fiqh kata Imam Suyuti, dia mengkaji tentang pertama dalil-dalil fiqh secara ijmali. Ya, tuan-tuan dan puan nampak ni. Dalil-dalil fiqh secara ijmali. Jadi first ilmu usul fiqh nak ajar saya dan tuan-tuan dan puan-puan, okay, yang dirahmati Allah sekalian, nak kenal apa dia dalil-dalil fiqh. Betul tak? Bila kita berbincang tentang hukum hakam, bila kita berbincang tentang perkara ni harus ataupun perkara ni hukum dia sunat atau wajib atau makruh atau haram, apa sandaran kita? Apa dalil kita? Jadi usul fiqh dia akan kaji, kata Imam Suyuti, tentang dalil-dalil fiqh. Okey, dalil-dalil fiqh. Apa yang boleh dijadikan sumber dan sandaran dalam fiqh, ilmu fiqh. Tapi secara ijmali, tuan-tuan dan puan-puan nampak ijmali ni, tuan-tuan dan puan-puan bulatkan atau gariskan. Nanti kalau dah dapat buku ni dalam bentuk Word, tuan-tuan dan puan-puan boleh print. Bila print nanti boleh bariskan atau bulatkan perkataan ijmali ni. Okay, ijmali ni kita nak belajar. Apa maksud dalil fiqh secara ijmali? Okay. Dalil fiqh tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya saya lagi suka kalau boleh interact tapi susah sikit kalau kita nak interact.
dengan Facebook live. Okey, tapi tak apa. So dalil fiqh ni, so tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi ni lah soalan. Interact dengan soalan pun jadi dah. So dalil fiqh ni dia, kita boleh lihat dia ataupun sudut pandang dia kepada dua. Okey, sebelum tu saya nak tuan-tuan dan puan-puan cuba fikir, tanya diri tuan-tuan dan puan-puan sendiri, ataupun tuan-tuan dan puan boleh jawab dekat chat. Ana cuba buka chat daripada handphone Ana. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan cuba jawab apa dia dalil fiqh yang tuan-tuan dan puan-puan tahu. Okey, kalau boleh cuba komen. Kalau siapa yang ada boleh cuba komen apa dalil fiqh yang tuan-tuan dan puan-puan tahu. Ataupun cuba fikirlah, okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan fikir dahulu. Kan? So mungkin ada yang akan kata dalil fiqh ni contohnya Al-Quran. Ada yang kata dalil fiqh ni contohnya hadis. Ada yang mungkin akan cakap antara dalil fiqh ni qiyas. Betul tak? Okay, mungkin ada yang daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang fikir macam tu. Betul lah? So dalil fiqh dia boleh jadi Al-Quran, boleh jadi hadis, okay, boleh jadi qiyas, boleh jadi perkataan seorang sahabat Nabi SAW, kata-kata seorang sahabat Nabi SAW dan lain-lain. So dalil-dalil fiqh tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya ini, kita boleh lihat dia daripada dua sudut pandang berbeza. Okay. Sama ada dia ijmali ataupun tafsili. Ini kita bincang tentang sudut pandang. Kalau kita ambil Al-Quran contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat Al-Quran, okay, Al-Quran dengan sudut pandang ijmali. Ijmali ni maksudnya kita melihat secara holistik, melihat secara umum. Okay, melihat secara holistik ataupun umum. Jadi contohnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata Al-Quran itu dalil fiqh, kita lihat secara holistik dengan umum ni, kita cakap macam mana? Kita cakap Al-Quran itu sendiri adalah hujah dan dalil dalam fiqh. Ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran itu hujah dan dalil dalam fiqh. Qiraat, versi bacaan. Qiraat yang mutawatir di dalam ilmu qiraat pada pembacaan Al-Quran itu adalah hujah di dalam fiqh. Okey, itu bila kita lihat Al-Quran secara holistik ataupun umum. Kalau kita lihat dengan sudut pandang kedua, dipanggil tafsili, ini secara terperinci. Contohnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Contohnya kita cakap Al-Quran adalah sumber bagi dalil hukum. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla, wa aqimus salah. Contoh. Wa aqimus salah dan dirikanlah solat. Okey. Wa aqimus salah dan dirikanlah solat. Kita pun cakap ayat ini secara khususnya membicarakan tentang wajibnya solat. Jadi tadi tuan-tuan dan puan-puan membincangkan tentang Al-Quran tapi membincangkan tentang ayat yang khusus daripada Al-Quran. Itu adalah melihat Al-Quran secara tafsili, terperinci. Kita melihat satu demi satu ayat yang membicarakan tentang hukum. Kita melihat satu demi satu hadis yang membicarakan tentang hukum. Okay, saya bagi contoh lain. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan faham tuan-tuan dan puan-puan faham. Kalau ijmali, contohnya ijmali, kita cakap hadis Nabi SAW yang sahih dan hasan itu adalah hujah dan sumber di dalam ilmu fiqh. Sumber untuk kita menentukan hukum. Kita cakap secara umumnya, okay, kesemua hadis yang hasan dan sahih menjadi sumber di dalam penetapan hukum. Itu secara holistik dan umum. Secara terperinci kita cakap ada di sana hadis yang mana Nabi SAW bersabda,
faradallah ataupun iftaradallahu alaikum khamsa salawatin fi yaumin wa lailah. Allah telah fardukan kepada kamu solat 5 waktu, okey, pagi dan petang setiap hari, pagi dan malam setiap hari. Okey. Allah telah fardukan kepada kamu 5 solat, okey, pagi dan malam setiap hari. Okey. Faradallahu alaikum khamsa salawatin, okey, fi yaumin wa lailah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi bila kita lihat hadis ni secara khusus, dia membicarakan tentang kewajipan solat 5 waktu. Okey, kewajipan untuk melakukan solat 5 waktu. Jadi sekarang kita dah melihat hadis secara khusus. Okey. Kita dah tak bincang hadis secara umum. Kita cakap hadis yang hasan dan sahih boleh jadikan hujah. Tak, kita bincang ada satu hadis yang Nabi SAW bersabda, difardukan kepada kamu solat 5 waktu. Okey, difardukan kepada kamu solat 5 waktu, maka kita ambil daripada hadis tersebut hukum kewajipan untuk solat 5 waktu. Okey, hukum kewajipan untuk solat 5 waktu. Ataupun kita cakap ada hadis yang mana Nabi SAW sebutkan tentang galakan untuk solat sunat sebelum maghrib. Yang macam Anda sebut minggu lepas kan, Nabi SAW bersabda, Sallu raka'ataini. Okay, sallu raka'ataini qabla al-maghrib. Sallu raka'ataini qabla al-maghrib. Nabi SAW ulang 3 kali. Kemudian Nabi SAW kata, liman sya'a minkum. Bagi siapa yang berkehendak di kalangan kamu. So dengan kita lihat hadis tu khusus, kita cakap ini adalah hujah ataupun dalil bahawa solat sunat qabliyah sebelum maghrib itu, okey, solat maghrib qabliyah itu sunat. Okey, 2 rakaat qabliyah sebelum maghrib itu hukumnya sunat. Okey, 2 rakaat qabliyah sebelum maghrib itu hukumnya sunat. Kalau orang tanya kita macam mana kamu tahu hukum sunat, kita cakap berpandukan hadis ini secara khususnya. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'a minkum. Okey. So bila kita dah mula bincang tentang ayat Al-Quran yang khusus, hadis yang khusus, ijma' yang khusus, qiyas yang khusus, itu bermaksud kita melihat dalil fiqh secara tafsili, secara terperinci. Okey. Tetapi kalau kita nak bincang secara holistik dan umum, kita cakap Al-Quran itu sendiri adalah hujah dalam penetapan hukum. Hadis adalah hujah dalam penetapan hukum. Hadis sahih adalah hujah dalam penetapan hukum. Hadis hasan adalah hujah dalam penetapan hukum. Hadis mutawatir adalah hujah dalam penetapan hukum. Itu secara umum. Itu secara umum, tuan-tuan dan puan. Okay? Kita tak bincang hadis yang terperinci. Kita tak bincang kes khusus. Tapi kalau kita kata Nabi SAW bersabda, okey, solatlah kamu sebelum maghrib jika kamu kehendak. Kita cakap hadis ni menunjukkan solat sunat sebelum maghrib, solat 2 rakaat sebelum maghrib itu adalah sunat hukumnya. Itu dah mula kita melihat dalil secara terperinci. Okey. Kan? Ataupun contoh lain, kita teringat hadis yang Nabi SAW sebut, contohnya man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang dia murtad, tukar agama dia, maka bunuhlah dia. Okey, hukuman bagi orang yang murtad di dalam Islam. Contohnya hukuman bagi orang yang murtad daripada Nabi SAW. So kalau kita bincang tentang apa hukuman yang diberikan kepada orang murtad, kita sebut hadis tadi. Itu kita dah melihat hadis tu sebagai dalil suatu hukum fiqh dengan sudut pandang yang terperinci. Maksudnya kita tengok suatu hadis yang khusus. Kita dah tak bincang secara umum dah. Okay, boleh So Ana harap itu jelas bagi tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kemudian kita masuk sambung apa kata Imam Suyuti. Okay. Usul fiqh ialah dalil-dalil fiqh secara ijmali. Jadi ilmu usul fiqh ni pertama dia nak kenal dalil-dalil fiqh secara ijmali. Okay. Dan cara untuk mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut.
cara untuk mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Ini kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh pecahkan definisi ini, mula pecahkan ni jadi satu bahagian. Usul fiqh ialah dalil-dalil fiqh secara ijmali, pecahkan satu bahagian. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya ulama usul fiqh dia tak bincang hadis tertentu atau ayat Quran tertentu. Itu kerja ulama fiqh, ulama fuqaha dipanggil. Fuqaha, ulama fiqh, kerja dia adalah dia nak mengkaji hadis tertentu, okey, tentang suatu hukum. Ulama usul fiqh dia tak kaji macam tu. Ulama usul fiqh yang penting bagi dia adalah dia nak menetapkan general punya statement bahawa hadis itu hujah. Hadis sahih itu hujah. Hadis mutawatir itu hujah. Hadis yang marfu' sampai ke Nabi SAW tu hujah contohnya. Okey. Dia tak bagi perhatian kepada this particular hadis, hadis khusus ni. Apabila membicarakan tentang hadis khusus ni, ayat Quran ni, apa faedahnya terhadap hukum, itu kerja fuqaha. Okey, itu kerja ulama fiqh. Okey. Kemudian kata Imam Suyuti, bahagian kedua ilmu usul fiqh ni kaji tentang cara untuk mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Ini tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh pecahkan kepada bahagian kedua definisi ini. Pecahkan kepada bahagian kedua definisi ini. Maka usul fiqh akan mengajar kita cara untuk ambil faedah daripada dalil. Maksudnya lepas kita dah tahu dalil, kita dah tahu apa itu sumber, okay, usul fiqh akan ajar kita apa itu sumber dan hujah di dalam menetapkan hukum. Okey. Usul fiqh akan ajar kita, lepas kita dah tahu dalil ni, dah kenal dalil, macam mana kita nak guna dalil ni. Macam mana kita nak ekstrak daripada dalil ni suatu hukum. Macam mana kita nak ekstrak, kita nak ambil daripada satu dalil ni hukum. Kan? So itu usul fiqh yang akan ajar kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Usul fiqh yang akan ajar kepada kita. Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Ada hadis Nabi SAW, okey, yang mana Nabi SAW bersabda, tawaddau bismillah. Okey, berwuduklah kamu dengan bismillah. Berwuduklah kamu dengan menyebut nama Allah. Menyebut bismillah. Berwuduklah kamu dengan menyebut nama Allah. Tawaddau bismillah. Kan? Sekarang ni kalau kita fikir sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Nabi SAW suruh? Nabi SAW suruh berwuduk, kita ni berwuduk dengan menyebut bismillah. Okey, menyebut nama Allah tu menyebut bismillah. Okey. Ada suruhan daripada Nabi SAW. Berwuduklah kamu dengan menyebut bismillah. Persoalan yang saya kena tanya dan tuan-tuan dan puan-puan juga kena tanya diri kita sendiri, kan? Diri kita masing-masing sendiri. Sekarang ni suruhan dan arahan daripada Nabi SAW ini bersifat wajib kena buat ke ataupun hanya sunat? Dia adalah satu galakan daripada Nabi SAW ke ataupun satu kemestian yang Nabi nak SAW semua umat buat? Kalau tuan-tuan atau puan-puan pilih salah satu daripada tafsiran tadi, tuan-tuan dan puan-puan kata bila Nabi SAW suruh berwuduk dengan bismillah ni adalah suruhan yang sunat sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan kena kemukakan buktilah kenapa tuan-tuan dan puan-puan tafsir macam tu. Kalau ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tafsirkan tawaddau bismillah tu sebagai suruhan Nabi SAW, suatu kemestian untuk menyebut bismillah ketika wuduk, tuan-tuan dan puan-puan pun kena kemukakan juga sebab dan hujah kenapa tafsir macam tu. Betul tak? Nampak? Jadi usul fiqh dia akan ajar kita mana satu tafsiran yang betul dan macam mana kita nak berhujah bahawa itulah tafsiran yang betul. Usul fiqh akan beritahu dekat tuan-tuan dan puan-puan, hadis berwuduklah kamu dengan bismillah, tafsiran yang sebenar dia contoh, berwuduklah kamu dengan bismillah. Hukum menyebut bismillah itu sunat. Jadi arahan Nabi SAW berwuduklah kamu dengan menyebut bismillah itu adalah arahan yang berbentuk satu galakan. Okay, endorse satu benda yang nak sunnah, okay, untuk dapat pahala lebih.
Usul fiqh akan ajar. Itulah tafsiran sebenar dia. Dan usul fiqh juga akan ajar macam mana tuan-tuan dan puan akan dapat konklusi tersebut. Apa hujah dan dalil yang akan beritahu tuan-tuan dan puan kenapa kena tafsir macam tu. Okey? Itu maksud Imam Suyuti rahimahullah dan cara untuk mengambil faedah. Macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak ambil faedah hukum daripada hadis tersebut. Okey? Ketiga, bahagian ketiga pada definisi usul fiqh adalah keadaan orang yang layak untuk melakukan proses tersebut. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang layak untuk ambil faedah daripada dalil? Siapa yang layak untuk ambil faedah daripada dalil? Siapa ambil faedah ni maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, bukan semata-mata ambil faedah tu kita kata ambil pengajaran. Okay. Yang dimaksudkan oleh Imam Suyuti sini layak untuk melakukan proses mengambil faedah dari dalil ni adalah proses mengeluarkan hukum daripada dalil. Proses mengeluarkan hukum daripada dalil ini dipanggil apa tuan-tuan dan puan-puan? Dipanggil istinbat. Okey, istinbat. Dalam bahasa Melayu ni ejaannya macam ni lebih kurang. Okey. Istinbat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa yang tengok boleh bersedia dengan pen ataupun pensel boleh tulis. Istinbat ini proses untuk keluarkan hukum dari suatu dalil. Okey. Proses untuk keluarkan hukum dari suatu dalil. Istinbat, okey. Istinbat ni proses untuk keluarkan hukum dari suatu dalil. Mengambil faedah hukum daripada suatu dalil. Iaitu yang kita dah cakap cabang kedua dalam ilmu usul fiqh lah, cabang kedua kat sini dalam definisi ni kan, cara mengambil faedah dari dalil. Maksudnya istinbat. Kemudian Imam As-Suyuti cakap, usul fiqh juga akan beritahu kita apa keadaan orang yang layak untuk melakukan proses tersebut, proses istinbat. Siapa yang boleh buat proses istinbat ni tuan-tuan dan puan-puan? Siapa boleh buat ni proses ni? Adakah semua orang boleh istinbat? Okey. Adakah semua orang Islam boleh? Adakah orang yang dia baru masuk Islam beberapa hari, dia seorang revert, okey, daripada agama lain masuk agama Islam, dapat hidayah, mengucap 2 kalimah syahadah, dia boleh istinbat? Adakah pelajar-pelajar dekat sekolah rendah, sekolah menengah yang belajar agama pendidikan Islam tu boleh istinbat untuk keluarkan hukum? Adakah orang-orang Islam kita yang bekerja siang dan malam, okey, profesional, kerja jadi guru, jadi doktor, jadi lawyer dan sebagainya, okey, kerja jadi kerani dan sebagainya, layak untuk mengeluarkan hukum istinbat? Adakah guru-guru agama dekat sekolah-sekolah layak untuk istinbat? Adakah ustaz-ustaz layak untuk istinbat? Adakah orang-orang yang kerja dekat jabatan-jabatan agama layak untuk istinbat? Adakah ulama-ulama rujukan dekat negara kita layak untuk istinbat? Adakah mufti layak untuk istinbat? Itu semua persoalan. Persoalan. Okey, persoalan-persoalan tadi yang ana tanya banyak tu, siapa yang layak istinbat? Adakah ni layak istinbat? Adakah ni layak istinbat? Akan dijawab oleh ilmu usul fiqh. Okey tuan-tuan dan puan, jadi ilmu usul fiqh akan bagi jawapan, okey, yang layak untuk istinbat adalah kelompok sekian-sekian. Hanya kelompok sekian-sekian, okay, nanti kita akan belajar. Kelompok ni nama dia tuan-tuan dan puan mujtahid. Okey, kelompok mujtahid ni saja yang mampu untuk melakukan proses mengeluarkan hukum ataupun untuk memahami, mengekstrak hukum daripada dalil. Okey, untuk mengekstrak hukum daripada dalil secara langsung. Ana sebut secara langsung. Kalau dia pakai perantaraan ulama, dia tak dikira mujtahid. Hatta dia orang yang sangat alim, okay, dia mengaji lama, dia ada degree, ada master ke, ada PhD,
dia tengok kitab usul fiqh, dia tengok kitab fiqh, dia dapat keluar hukum berdasarkan dia memahami kata-kata ulama, kalam ulama. Itu belum mujtahid. Itu bukan mujtahid. Kita cakap dia pakar lah. Dia pakar dalam bidang fiqh contoh. Dia pakar dalam bidang usul fiqh. Tapi dia bukan mujtahid. Sebab dia tahu hukum dengan perantaraan ulama. Maksudnya ulama bagi tahu daripada hadis ni kita boleh dapat hukum ni. Dia pun daripada hadis ni boleh dapat hukum ni, dia pun tulis. Kemudian dia cerita ke orang hukum tu. Hukum yang dinukilkan daripada para ulama tu. Kan ulama bagi tahu daripada hadis ni kamu boleh dapat hukum ni. Okey. Statement tu dia ajar dekat orang. Adakah maksud dia tu mujtahid? Dia tak mujtahid. Dia hanya menukilkan sahaja. Dia akan menjadi mujtahid bila dia tak tengok dah apa ulama tu kata. Dia sendiri tengok apa hadis tu kata. Dia sendiri tengok hadis tu, dia sendiri keluarkan konklusi. Dia sendiri keluarkan hukum. Itu baru jadi apa tuan-tuan dan puan? Itu baru jadi mujtahid. Faham Itu baru jadi mujtahid. Okey, itu ejaan dia dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu macam ni. Dalam bahasa Melayu macam ni ejaan. Mujtahid. Okey. So itu selesai definisi ilmu usul fiqh. Jadi ada tiga bahagian di dalam definisi ilmu usul fiqh. Usul fiqh akan ajar kita dalil-dalil fiqh dan melihat dia secara ijmali. Anda dah huraikan tadi apa maksud dia. Akan mengajar kita macam mana untuk ambil faedah daripada dalil tersebut, apa kaedah yang ulama pakai untuk ekstrak hukum dan siapa sebenarnya yang layak untuk ekstrak hukum secara langsung, bukan dengan perantaraan. Kalau dengan perantaraan ulama, dia baca kitab, dia tengok ulama buat konklusi daripada hadis, itu tak jadi mujtahid. Ini secara langsung, siapa yang layak? Apa syarat-syarat untuk jadi seorang yang layak untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis dan ijma' qiyas ni dengan secara langsung. Maksudnya dengan kemampuan diri sendiri tanpa berhajatkan kepada membaca kalam ulama contoh. Siapa yang layak buat macam tu? So habis bahagian definisi. Kalau ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan nak tanya soalan, boleh tanya. Okey. Kemudian kita tengok bahagian, kita sambung. Kemudian kata Imam As-Suyuti rahimahullah, wal fiqhu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Fiqh itu, kenapa Imam Suyuti nak mendefinisikan fiqh? Cuba tuan-tuan dan puan-puan tanya. Tadi Imam Suyuti bagi definisi ilmu usul fiqh, betul tak? Tiba-tiba Imam Suyuti bagi definisi fiqh. Apa munasabah dia? Munasabah dia sebab dalam menyebut nama usul fiqh, ada satu ilmu nama dia usul fiqh. Dalam nama ilmu tu ada perkataan fiqh. Fiqh tu apa? Kalau kita tak tahu fiqh tu apa, kita susah nak tahu apa itu usul fiqh. Secara mudah tuan-tuan dan puan, sebenarnya dia ada perbahasan yang teknikal di kalangan ulama usul fiqh dari sudut cara nak mendefinisikan, definisi secara idhafi atau laqabi. Tapi itu teknikal dan tak sesuai maksudnya untuk orang awam, dia punya faedah dia taklah banyak sangat. Bukan tak banyak sangat tu dia tak bagus, tapi untuk orang awam mungkin dia tak boleh dapat manfaat yang lebih bila dia belajar perbahasan tu. Iaitu definisi usul fiqh dari sudut laqabi atau idhafi. Kan? Jadi Ana nak mudahkan, Ana just nak sebut je. Kenapa Imam Suyuti sebut definisi fiqh dekat sini tiba-tiba? Sebab munasabah disebut definisi fiqh dekat sini kerana dah kita bincang tentang usul fiqh. Kita nak tahu fiqh tu apalah. Contoh tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan belajar ulumul Quran. Nak belajar ulumul Quran, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu Al-Quran tu apa. Betul tak? Adakah buku sekolah, kalau ada anak kan, adakah buku sekolah anak kita, kalau siapa yang ada anak contohnya, buku sekolah anak tu Al-Quran. Okey, itu bukan Al-Quran. Okey, bagus. Adakah surat khabar Al-Quran? Surat khabar bukan Al-Quran. Okey, bagus. So, kena kenal Al-Quran tu apa dulu.
So bila dah tahu Al-Quran tu kalamullah yang ada kat dalam mushaf lah. Kan? Kalamullah yang ada dalam mushaf yang kita duduk baca setiap hari, kan? Okey, dah kenal itu Al-Quran. Baru kita boleh nak tahu apa itu ulumul Quran. Saya ada kenal seorang ustaz ni, dia mengajar ulumul Quran. Kita pun ajar ulumul Quran. Ulumul Quran tu apa? Maksud kawan kita tu begitu. Ilmu ulumul Quran, ilmu yang mengkaji tentang sekian tentang Al-Quran. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena tahu lah Al-Quran tu apa dulu, betul tak? Sama juga kalau ada kalau kita nak tahu apa itu ulumul hadis. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak tahu apa itu ulumul hadis, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu apa tu hadis. Adakah kata-kata saya ni hadis? Adakah kata tuan-tuan dan puan-puan tu hadis? Adakah kata-kata menteri, Perdana Menteri tu hadis? Adakah kata-kata pengkaji-pengkaji yang tulis tesis tu hadis? Adakah kata-kata wartawan itu hadis? Kan? Lepas kita dah kenal hadis tu apa? Oh, rupanya hadis tu ialah contohnya percakapan Nabi SAW. Kita pun dah tahu hadis tu adalah kata-kata Nabi SAW sahaja, bukan kata-kata orang lain. Barulah kita boleh faham apa itu ulumul hadis, ilmu yang kaji tentang hadis. Demikian juga usul fiqh. Nak tahu usul fiqh tu apa, kena kenal fiqh. Apa dia fiqh ni? Fiqh ni apa fiqh? Okey, ataupun orang Melayu kita panggil fiqh. Apa dia? Kata Imam Suyuti, fiqh adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariqah al-ijtihad. Terjemahan dia, fiqh itu atau fiqh itu ma'rifah, pengetahuan. Okey? Tentang hukum hakam syarak. Boleh tuan-tuan dan puan? Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum hakam syarak. Jadi pengetahuan tentang geografi, pengetahuan tentang apa itu garisan khatulistiwa, kira fiqh tak tuan-tuan dan puan? Itu bukan fiqh. Kan? Pengetahuan tentang apa dia komposisi kimia bagi air, contoh. H2O lah, kan, contoh orang kata H2O. Hidrogen lah, oksigen lah, kan? Apa itu hidrogen? Apa itu oksigen? Pengetahuan tentang hidrogen, pengetahuan tentang oksigen, pengetahuan tentang karbon dioksida. Adakah itu dipanggil fiqh? Itu bukan fiqh. Fiqh dia pengetahuan tentang hukum hakam. Hukum hakam apa? Hukum hakam manusia, hukum hakam tadika, hukum hakam sekolah rendah, hukum hakam sekolah. Contohnya dekat tadika kata ataupun dekat sekolah kata semua pelajar lelaki wajib pakai kopiah. Semua pelajar lelaki wajib pakai songkok. Itu satu hukum. Itu satu undang-undang. Tapi adakah itu hukum hakam syarak? Itu bukan hukum hakam syarak, itu hukum hakam sekolah, itu bukan fiqh. Jadi kalau kita ada maklumat bahawa kita tahu, okey, sekolah sekian-sekian mewajibkan pelajar lelaki pakai kopiah atau songkok di sekolah. Kita ada pengetahuan tentang hukum. Kita ada pengetahuan tentang undang-undang. Tapi bukan hukum hakam syarak. Itu hukum hakam atau undang-undang sekolah tu. Okey? Itu kita tak bincang. Fiqh ni adalah pengetahuan tentang hukum hakam syarak. Apa yang Islam kata, apa yang agama kata. Hukum, contohnya Islam kata, agama kata hukum minum arak itu haram, contoh. Itu pengetahuan tentang hukum hakam syarak. Itu fiqh. Itu sebahagian dari fiqh, sebahagian. Okey, bahagian kedua fiqh adalah cara kita tahu tentang hukum hakam itu melalui cara ijtihad. Okey, melalui cara ijtihad. Itu bahagian kedua. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa arak itu haram. Hukum minum arak itu haram. Dosa besar. Persoalan dia sekarang, macam mana saya ataupun tuan-tuan dan puan-puan tahu itu hukum?
Adakah tuan-tuan dan puan-puan buka Al-Quran, buka hadis, cari ayat yang khusus tentang hukum minum arak, cari hadis yang khusus tentang hukum minum arak, kemudian tuan-tuan dan puan-puan sendiri ekstrak daripada ayat Quran dan hadis tu tentang hukum minum arak, ataupun tuan-tuan dan puan-puan tahu hukum minum arak tu haram berdasarkan apa yang tuan-tuan dan puan-puan dengar daripada apa ustaz-ustaz cakap, apa ustaz-ustaz duk ajar, apa ustazah duk kata daripada dulu, daripada kecil. Dengan cara yang mana satu? Cuba tuan-tuan dan puan-puan fikir. Kan? Adakah tahu arak tu haram dengan cara tuan-tuan dan puan-puan memang belik Al-Quran dan As-Sunnah, cari mana ayat hadis yang cerita tentang pengharaman minum arak. Nabi SAW bersabda kullu muskirin haram contohnya, kemudian tuan-tuan dan puan-puan ambil daripada hadis kullu muskirin haram tu hukum, ataupun tuan-tuan dan puan-puan tahu hukum minum arak tu haram berdasarkan pengkhabaran daripada ustaz ataupun ustazah di sekolah-sekolah contohnya. Waktu tuan-tuan dan puan-puan kecil-kecil dengar cikgu-cikgu sekolah, ustaz-ustaz duk kata, ataupun dah besar ni pun, kita dah dewasa ni pun tengok dekat TV orang asyik dulang kan, arak haram, arak haram. Cara mana satu yang kita dapat? So sekarang kita punya pengetahuan kita melalui jalan mana satu? Jalan sekarang kita mengetahui bukan dengan jalan ijtihad. Kita mengetahui dengan jalan perkhabaran cikgu. Dengan jalan perkhabaran ustaz ataupun ustazah kita dekat sekolah. Yang belajar fardu ain contoh, dekat kelas fardu ain, kelas kafar bagi tahu hukum minum arak haram contoh. Dia tahu melalui cara guru dia bagi tahu dia, ustaz ustazah dia bagi tahu dia. Adakah itu cara ijtihad? Bukan tuan-tuan dan puan-puan. Cara ijtihad ni apa? Cara ijtihad ni dengan bahasa mudah dia tuan-tuan dan puan-puan, dia ada iras-iras dengan istinbat. Okey, maksudnya dia tahu hukum tu kerana dia sendiri yang keluarkan ekstrak hukum daripada dalil. Ada satu cubaan yang dia buat, dia mengerahkan segala tenaga dan kemampuan. Ijtihad ni apa tuan-tuan dan puan? Ijtihad ni dia mengerahkan segala tenaga dan kemampuan intelek dia untuk mencari dan mengkaji di dalam Al-Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas dan dalil-dalil yang pelbagai ini untuk dia mendapat kesimpulan hukum. Itu ijtihad. Itu yang dapat nama mujtahid tu. Jadi orang yang dia tahu arak itu haram kerana dia mengeluarkan tenaga dan mengerahkan segala kemampuan intelek dia untuk mengkaji Al-Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas dan sebagainya tentang hukum minum arak sampai dia dapat konklusi arak itu haram, itu mujtahid. Adapun orang macam saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang kita tahu arak itu haram kerana guru-guru sekolah kita beritahu, kelas-kelas yang kita pergi kafar dulu waktu kecil-kecil, itu tak dikira ijtihad. Bila itu tak dikira ijtihad, persoalan kedua timbul. Adakah pengetahuan kita tu masuk dalam definisi fiqh? Sebab Imam Suyuti sekarang bagi tahu kita fiqh itu pengetahuan hukum hakam melalui cara ijtihad. Kalau dalam bahasa Arab dia kita tengok sama-sama, ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquha, jalan dia, cara kita nak sampai dia tu al-ijtihad. Jadi persoalan yang saya dan tuan-tuan dan puan-puan kena tanya sekarang, kita punya pengetahuan tentang hukum minum arak tadi, adakah fiqh? Adakah layak untuk kita kategorikan pengetahuan kita tu tadi sebagai fiqh? Bila saya tanya macam ni, saya nak tuan-tuan dan puan-puan jawab sendirilah dalam hati. Saya tak dengar jawapan kan. So siapa yang follow ni dia boleh jawab sendiri dalam hati. Okey. Jawab sendiri dalam hati. Saya tak tahu apa jawapan, tapi tak apalah. Okey, saya just lontarkan persoalan supaya ada proses berfikir. Kan. Jadi jawapan dia tuan-tuan dan puan-puan, by this definition, dengan definisi yang Imam Suyuti bagi ni, by this definition, dengan definisi yang Imam Suyuti bagi ni, pengetahuan saya dan tuan-tuan dan puan-puan tentang hukum hakam syarak, tentang hukum minum arak tu haram tadi, itu bukan fiqh.
dengan standard yang dipakai oleh ulama usul fiqh, apa yang saya dan tuan-tuan dan puan-puan tahu tentang hukum minum arak itu bukan fiqh. Adakah dia pengetahuan yang betul? Ya, dia pengetahuan yang betul. Saya bukan kata pengetahuan tu salah, tak. Saya dan tuan-tuan dan puan-puan bila kita cakap hukum minum arak tu haram, betul. Tak ada siapa syak. Tu memang sangat betul. Cuma nak kita namakan pengetahuan tu sebagai fiqh ke tidak? Tidak sama sekali. Melalui standard ulama usul fiqh, itu tak dipanggil fiqh. Itu tak dipanggil fiqh. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Itu definisi fiqh dari sudut kacamata ulama usul fiqh. Okey. Yang mana bila kita faham definisi ni, dia sekaligus akan membuatkan kita rendah diri. Akan membuatkan kita rasa nak tawaduk. Kenapa kita nak tawaduk? Kenapa kita nak rendah diri? Sebab kita sedar pengetahuan kita selama ni tak layak pun dipanggil fiqh. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Pengetahuan kita selama ni tentang hukum minum arak, hukum ambil dadah haram contohnya, hukum ambil dadah haram, hukum minum arak, itu tak layak pun nak didefinisikan sebagai, diklasifikasikan sebagai fiqh. Ya, dia pengetahuan yang betul, tetapi dia punya standard dia rendah. Standard orang-orang, kita cakap orang-orang awam. Bukan kita kata orang-orang awam ini dari sudut kacamata syarak dia hina, tak. Dia tak hina. Orang-orang awam mulialah. Okay? Sebab kemuliaan ini dari sudut ketakwaan kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari sudut ketakwaan. Cuma dari sudut ilmu usul fiqh, kita tak dipanggil orang yang ada ilmu fiqh lah. Okay? Boleh tuan-tuan dan puan-puan Okay, sambung lagi. Wal hukmu. Dan hukum syarak itu sekarang Imam As-Suyuti, okay, bukan Imam Al-Haramain, Imam As-Suyuti nak bagi tahu dekat kita pembahagian hukum. Ada hukum ini terbahagi kepada berapa? Bismillah. Okay. Hukum terbahagi kepada berapa? Imam As-Suyuti nak bagi tahu kita. Kita baca sama-sama. So kenapa kita bincang hukum? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya kan, okey ustaz, tadi ustaz dah bagi tahu munasabah, kita belajar, kita faham definisi fiqh ni sebab dalam usul fiqh ada perkataan fiqh. Sekarang apa munasabah tiba-tiba Imam Suyuti nak bincang tentang definisi hukum pula? Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang tanya kan. Okey ustaz, saya nak tahu apa munasabah kita nak bincang tentang hukum tiba-tiba ni. Kenapa Imam Suyuti tiba-tiba nak bincang tentang hukum? Jawapan dia, munasabah dia kerana bila Imam Suyuti bagikan definisi fiqh tadi, Imam As-Suyuti sebutkan fiqh adalah pengetahuan tentang hukum hakam syarak. Ma'rifatu al-ahkam syar'iyyah. Maka bila kata fiqh tu pengetahuan hukum syarak, munasabahlah untuk kita nak tahu apa itu hukum syarak. Apa definisi hukum syarak? Berapa jenis hukum syarak? Apa pembahagian dia? Okey? Apa pembahagian hukum syarak tersebut? Boleh. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak baca buku para ulama, bila kita nak baca risalah ataupun matan ke yang ada ulama-ulama kita tulis, terutamanya ulama-ulama yang berkaliber macam Imam As-Suyuti, okey? Ulama yang berkaliber, ulama yang betul-betul berkeahlian macam Imam Suyuti, dia tak akan susun buku secara rambang, secara rawak. Tak. Mesti setiap susunan tu ada maksud. Ulama ni manusia-manusia yang sangat particular, yang sangat memberikan perhatian kepada detail. Okay. Jadi bila Imam Suyuti tiba-tiba nak bincang hukum, ada munasabah, ada confirm ada munasabah. Kita yang nak kena cari, kita nak kena tahu. Okay. Jadi munasabah dibicarakan hukum dekat sini, dibincangkan tentang apa itu hukum dan jenis-jenis hukum ataupun pembahagian-pembahagian hukum. Kerana dalam definisi fiqh tu sendiri ada kata tentang fiqh adalah pengetahuan tentang hukum hakam syarak. Kan?
Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, wal hukmu in uqiba tarikuhu wajib au fa'iluhu faharam au uthiba fa'iluhu nadbun au tarikuhu kurh au la wala mubah au nafadha wa'tudda bihi fahuwa sahihun au ghairuhu batil. Okey. Hukum itu wajib sesuatu yang sekiranya jika ditinggal mendapat siksaan. Tengok. Itu Imam Suyuti kata tadi. Uqiba tarikuhu. Uqiba tarikuhu. Uqib disiksa. Tarikuhu orang yang tinggal. Kalau ada suatu perbuatan tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tinggal perbuatan tu, kita akan disiksa. Kita akan diazab. Maka hukum perbuatan tadi itu wajib. Itu maksud Imam Suyuti. Okay? Kalau ada satu perbuatan tu, okay, perbuatan dengan makna umum, maksudnya percakapan pun termasuk perbuatan. Maksudnya apa yang hati kita percaya pun termasuk perbuatan. Okay, dengan makna umum. Kalau ada satu perbuatan itu, kalau kita tinggal dia dengan sengaja, menyebabkan kita akan disiksa, menyebabkan kita akan diazab, maka hukum perbuatan tu wajib. Jadi kalau kita tak bayar zakat, tuan-tuan dan puan-puan, okay, tak nak bayar zakat, ataupun tak bayar sebab malas, ataupun tak bayar sebab bakhil lah kan, sayang duit. Okay, kita kumpul penat-penat, kita nak kena bagi zakat pula. Ataupun tak nak solat, ataupun tak nak puasa. Jadi tinggalkan solat, tinggalkan puasa, tinggalkan zakat. Layak tak kena siksa? Kena siksa tak? Dapat ancaman siksaan tak? Dapat ancaman siksaan. Dalam Al-Quran dan hadis penuh sebut. Orang tinggal solat, tinggal zakat, tinggal puasa ni mendapat siksaan. Ada ancaman siksaan pada dia. Itu menunjukkan bahawa hukum perkara-perkara tadi yang saya cakap tadi tuan-tuan dan puan, solat, puasa, zakat, hukum dia wajib. Okey. Jadi perkara yang wajib itu ialah perkara yang kalau kita tinggal, kita akan diazab, siksa. Au fa'iluhu faharam. Ini pembahagian hukum yang kedua. Hukum haram. Apa dia hukum haram? Sesuatu yang sekiranya jika dibuat mendapat siksaan. Au fa'iluhu faharam. Maksudnya au uqiba fa'iluhu faharam. Iaitu sekiranya jika disiksa pelaku dia. Kalau ada suatu perbuatan tu tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kalau kita buat perbuatan tu, kita diancam dengan azab siksa. Azab siksa, maka hukum melakukan perbuatan tersebut haram. Okey. Hukum melakukan perbuatan tersebut haram. Boleh? So sebagai contoh, katakanlah hukum membunuh contohnya, ataupun hukum membunuh diri contohnya. Okay, macam-macam lah, apa-apa lah kan, hukum bunuh ke, hukum bunuh diri ke, hukum zina ke, okay. Yang mana dalam Al-Quran dan hadis jelas menyatakan bahawa akan diazabkan dengan dia akan diazab, akan disiksa. Okay, maka itu adalah haram hukumnya. Contoh dalam hadis sebut orang yang bunuh diri, azab siksaan dia adalah dia akan berulang-ulang melakukan perbuatan yang dia buat untuk bunuh diri itu, untuk tempoh masa yang sangat lama. Okey. Ada perbincangan daripada kalangan ulama kan, kalau yang melakukan bunuh diri tu orang Islam, apa
apa jadi kat dia? Kalau orang yang melakukan bunuh diri tu orang yang bukan Islam, apa jadi dekat dia? Dari sudut ilmu akidah lah, okey. Dari sudut ancaman seksa yang kena kepada dia adalah dia akan diazab dengan perbuatan yang dia buat untuk bunuh diri tu. Contohnya kalau dia bunuh diri dengan dia terjun daripada bangunan tinggi. Okey. Na'udzubillah lah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Moga Allah lindungi diri kita sampai kita tak rasa nak bunuh diri lah. Moga Allah lindungi kita dan jauhkan daripada diri kita ni rasa putus asa. Rasa putus asa ni bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Putus asa terhadap kehidupan tu bahaya. Sebab ulama kata putus asa terhadap kehidupan adalah satu bentuk putus asa terhadap rahmat Allah. Dan putus asa terhadap rahmat Allah ni dosa besar. Ada yang kata putus asa terhadap rahmat Allah tu memang boleh jadi haram. Al-qunut ar-rahmatillah. Qunut kat sini maksudnya dia putus asa. Ni dengan ta, bukan dengan ta. Qunut ta tu yang kita baca kalau tanya subuh tu, ni qunut dengan ta. Okey? Itu putus asa. So bahaya tuan-tuan dan puan. Okey. Balik kepada usul fiqh ni balik. So dia akan diazab siksa kan? Dia diancam dengan azab siksaan. Menunjukkan hukum bunuh diri haram. Okey? Au usiba fa'iluhu, ataupun diberi pahala pelaku dia. Sesuatu yang jika dibuat mendapat pahala. Okey? Jika dibuat dapat pahala. Nama dia An-Nadb. An-Nadbu. An-Nadb. Nama hukum tu An-Nadb. Okey? Nadbun. Nampak? Nadb adalah perbuatan yang kalau kita buat dapat pahala. Maksudnya kalau kita buat, kita tak kena ancam dengan siksaan. Kalau kita tinggal, tak kena ancam dengan siksaan. Okey? Tapi kalau kita buat, dapat pahala. Itu apa nama dia? Itu hukum nadab. Nadab ni sunat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya bagi faedah sikit. Faedah ringan-ringan. Okay, mudah-mudahan semua orang boleh faham. Bila ulama kata mandub, hukum satu perkara itu mandub. Bila ulama kata hukum satu perkara tu mandub, maksudnya hukum dia sunat. Orang Melayu kita faham sunat. Mandub sama maksud dengan sunat. Sunat sama maksud dengan mustahab. Mustahab sama maksud dengan, contohnya, nafilah. Nafilah sama maksud dengan, contohnya, tatawwu'. Okey? Dan macam-macam lagi. Semua ni makna dia sama. Semua ni mandub ke, mustahab ke, nafilah ke, tatawwu' ke, maksud dia hukum buat perbuatan tersebut sunat. Perbuatan orang Melayu kita panggil sunat. Kan, kalau ada ulama kata hukum buat sekian-sekian mustahab, maksudnya sunat dah tu. Secara mudahnya ikut mazhab Syafi'i, utamanya yang di kalangan mutaakhir ulama mazhab Syafi'i, kita samakan semua ni. Kita anggap sama je. Kalau ada buat perbezaan pun ada perbezaan di antara sunnah yang muakkad, muakkadah dengan sunnah yang ghair muakkadah. Kalau ada buat perbezaan pun antara yang kedua tu. Selain daripada tu, mandub sama dengan sunat, sunat sama dengan mustahab, mustahab sama dengan nafilah, nafilah sama dengan tatawwu'. Okey. Yang mana kalau kita buat dapat pahala. Tapi tinggal dapat dosa tak? Dapat ancaman tak? Tinggal tak dapat ancaman azab. Kalau kita buat dapat ancaman azab tak perkara sunat ni, oh tak, mana dapat ancaman azab? Kita dapat pahala lagi. Itu sunat. Tapi kalau wajib, kita buat boleh dapat pahala. Cuma kalau tinggal, kena azab. Perkara yang haram, kalau kita buat, kena azab. Diancam dengan azab. Tapi kalau kita tinggal, boleh dapat pahala. Sunat, buat dapat pahala. Tinggal tak apa. Tak apa tu maksudnya tak kena azab. Okey? Tak kena azab. Au tarikuhu kurhun.
Jika diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya, maka itu adalah makruh. Sesuatu yang jika ditinggal mendapat pahala. Okey, maksudnya au usiba tarikuhu kurhun. Okey. Contohnya, kita tahu apa nama dia, kita tahu bahawa kalau pergi dekat masjid ada larangan untuk pergi ke masjid dalam keadaan kita punya mulut kita ada berbau. Makan bawang contohnya. Dalam hadis sebut tentang bawang. Tapi contoh dalam konteks Malaysia ni, kita kata orang tu makan durian ke, dia makan petai. Apa hukum makan durian ataupun petai dekat luar masjid contohnya, kemudian solat jemaah dalam masjid? Makan dengan kuantiti yang banyak. Bukan setakat ambil satu petai. Tak. Dia makan banyak contohnya. Ataupun durian tu memang bau dia kuat kan. Dia makan banyak. Berbiji-biji dia makan. Okay. Orang kata makan durian ni badan panas. Betul. So dia makan macam-macam durian. Okay. Dia makan banyak durian. Okay. Dia pun panas badan dia. Dia ambil wuduk. Lepas tu dia solat. Dia solat jemaah dekat masjid. Orang tepi dia solat tu memang ya Allah. Ada orang yang dia bau durian suka tuan-tuan puan kan. Wallahu alam lah, tapi setahu saya ada. Okay, ada orang dia suka bau durian. Okay, ada orang dia tak tahan bau durian. Dia nak solat dia bau durian, aduh. Hilang. Khusyuk tu hilang. Terganggu solat dia kerana orang tepi dia ni duk makan durian tadi. Kan? Imam duk baca apa pun time solat maghrib ke solat isyak tu dia tak ingat apa dah. Dia tak dengar dah. Dia tak faham. Okay? Sebab dalam otak dia, aku tak tahan lah bau durian ni. Kenapa dia ni makan durian? Betul tak? So waktu tu, hukum tu waktu tu makruh. Kita makan durian sampai kita bagi kesan dekat jemaah lain. Okay? Tapi perkara ni kalau kita tinggalkan, kita boleh dapat pahala. Kita boleh dapat apa? Pahala. Contohnya, kita nampak orang jual durian depan masjid. Kita fikir balik, sedapnya. Ni orang yang minat durian. Aku kalau orang minat durian kan, dia macam, sedapnya durian ni kan. Okay. Dia nak makan, lepas tu dia teringat, kalau aku makan ni nanti, aku akan buat jemaah yang solat tepi aku ni terganggu. Aku akan buat jemaah yang ada dekat ruang solat tu terganggu. Tak apalah, aku tinggal. Aku tak mau makan durian tu. Solat dulu. Nanti lepas habis solat apa semua, aku beli durian ni aku makanlah seorang-seorang. Balik rumah ke dalam kereta ke seorang-seorang. So dia tinggalkan tadi tu. Dia tinggalkan perkara tadi tu, makruh tu. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Itu maksud Imam Suyuti. Au usiba tarikuhu. Au tarikuhu kurhun. Kurhun tu maksudnya makruh. Okay. Aula wala mubah. Aula wala. Apa maksud aula wala kat sini? Kalau dia tinggal, dia tak dapat apa-apa. Kalau dia buat pun dia tak dapat apa-apa. Dia tinggal tak dapat pahala. Dia tinggal tak kena azab. Dan dia buat pun tak dapat pahala. Dan kalau dia buat pun dia tak dapat dosa. Dia tak dapat ancam, dia tak kena azab. Okay. Dia buat tak dapat pahala. Dia buat tak kena azab. Dia tinggal tak kena azab. Dia tinggal tak dapat pahala. Tak dapat apa-apa. Kiranya kalau dia buat ke dia buat atau tak buat sama je. Dia buat ataupun dia tak buat sama sahaja. Pahala tak dapat, azab pun tak dapat. Apa benda tu? Nama dia mubah. Terzoom banyak pula. Nama dia mubah. Mubah ni kadang-kadang kita dengar ulama panggil dia apa? Jaiz. Dengan zai. Mubah sama maksud dengan jaiz. Walaupun sebenarnya jaiz ni dia ada beberapa maksud, tapi biasanya kita cakap biasa, orang bila kata jaiz dia merujuk kepada mubah.
Ada setengah ulama yang kata jaiz atau mubah ni boleh dipanggil halal. Walaupun kita tak nafi ada perbincangan kan. Tapi tak apalah. Untuk tahap awal-awal kita nak baru belajar ni tak apa, okey? Untuk mudahkan kita, mubah ni sama dengan jaiz ke, halal ke, okey? Ada perkara yang harus. Ada perkara yang harus. Kalau kita tengok mubah ni sendiri, halal mungkin ada discussion yang panjang. Okay. Kalau kita tengok mubah ni sendiri, mubah ni tuan-tuan dan puan, ulama kata dia diambil daripada perkataan bahasa Arab ni, daripada bahatud dar, bahah. Bahatud dar ni maksudnya halaman yang lapang kat luar rumah. Bahatud dar, halaman yang lapang dekat luar rumah. So perkara yang harus ni syarat bagi kelapangan untuk kita nak buat ataupun kita tak nak buat. Diambil daripada perkataan bahatud dar, halaman yang lapang, yang luas dekat rumah kita. So syarat bagi kelapangan untuk nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Itulah yang dipanggil sebagai mubah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okay, habis dah masa pada hari ini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Yang word ni Ana akan edit sikit. Ni dah siap dah, tapi Ana ada nak edit sikit, bagi lagi cantik lagi. InsyaAllah nanti Ana akan share yang dalam bentuk PDF lah. Ni dalam bentuk word lah. Ana akan share dalam bentuk PDF lagi cantik. Okay, untuk minggu depan. Kalau ada soalan, tak ada soalan okey. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap tu daripada diri saya sendiri. Moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.